Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Syahrir Afandi bin Daud daripada IPG Campus Perempuan Melayu Melaka. Saya datang bukan nak mengajar, tapi kita nak berkongsi. Kita ingat kalau kita terlupa, kita cuba buat refleksi dan kita kembali ke landasan. Mengapa kita buat? Mengapa kita buat? Jadi sebenarnya kursus bimbingan dan pementoran Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Cemerlang secara berstruktur ini, dia perlu diperhalusi, dia perlu diperjelaskan, sebab yang menjadi satu fenomena sekarang, orang dah tak nak memohon pensyarah cemerlang, guru cemerlang. Sebab apabila kita nak bercakap ni, kita kena jaga 4 tiang. Bukan kita nak menyusahkan, tetapi yang paling penting sekali di dalam kita nak membangunkan pegawai-pegawai cemerlang ini, kita perlu ingat bahawa apabila ramai guru cemerlang, apabila ramai pensyarah cemerlang di dalam sesebuah organisasi, secara automatik pada asasnya kita tidak lihat, kita tak nak kaji dia mendalam, patut ke tak patut ke, itu kita tak nak tahu. Kita nak tengok bila orang tahu bilangan guru cemerlang di sesebuah sekolah itu ramai, bermaksud pada umumnya sekolah itu bagus, cemerlang. Iklan kata untuk memohon, dia mesti memenuhi syarat-syarat ini. Cukup syarat, lepaskan. Dapat tak dapat bukan urusan kita. Dapat tak dapat dinilai oleh nazir, ditentukan yang atas. Rezeki tak pernah salah alamat. Walaupun kadang-kadang kita kata memang salah lah alamat tu, kan? Macam tu pun cemerlang, nak buat macam mana, kan? Tapi itu bukan urusan kita. Yang dapat kita rapikan, yang tak dapat kita buat refleksi untuk dia dapat. Okay? Jadi yang paling penting, seperti yang Puan Izzah punya slot pementoran, dia punya nadi untuk khusus ini ialah coaching and mentoring. Tapi coaching and mentoring ni macam kita masak. Kalau kita masak, rempah dia tak cukup, ajinomoto tak masukkan satu bungkus besar, memang tak sedapnya, kan? Jadi sekarang ini Puan Izzah ada resepi dia, saya ajinomoto dia. Jadi saya nak melihat, nak membuka kerangka bagaimana kita nak menjadikan kita punya anak-anak buah sebagai PPP cemerlang. Adakah kriteria itu mencukupi? Saya pegang itu sahaja. Setiap tahun bila iklan keluar, saya keluarkan nama. Cikgu DG berapa? Bila cikgu DG berapa? Bila tempoh cikgu dilantik, saya pegang. Cikgu mengajar apa? Cikgu mengajar apa? Berapa tahun? Ada tak jadual waktu? Ada. Okey. Prestasi cikgu berapa? 79. Tak payah mohon. Menyusah saja. Tak boleh. Kan? Dia nak 80. Okey, tapi kita tak pernah nak bagi 80. 90 lebih bagusnya. Jadi kita nak bangunkan potensi. Itu saja matlamat kita. Tak. Okey, jadi di akhirnya kita nak mengenal pasti kriteria. Itu semua orang tahu. Saya tak nak cerita panjang. Okey. Bila kita nak bangunkan potensi, kita nak jadikan seseorang itu cemerlang, dia mesti mempunyai aura. Dia mesti mempunyai sesuatu yang berbeza daripada orang lain. Wow factor. Okay? Wow factor itu. Jadi apabila kita bercakap, Puan Izzah cakap tadi, bagaimana kita nak coaching, bagaimana kita nak coaching, itu memang semua orang buat. Okay? Tetapi yang saya nak masuk sekarang ini daripada aspek bagaimana kita boleh laksanakan supaya mentaliti cikgu-cikgu kita apabila dia mengajar,
dia akan dapat tunjukkan sesuatu yang lain daripada yang lain. Nak jadi cikgu, tak perlu masuk IPG. Sebab ramai orang yang boleh menjadi cikgu yang baik, yang berkesan. Untuk jadi seorang cikgu ni, saya rasa pada pandangan saya yang paling hebat sekali ialah tukang jual ubat tepi jalan. Kita dekat IPG kita kata bila dia praktikal, bila dia makro teaching, mikro teaching, cikgu mesti suara kuat, lontarkan. Bila lontaran suara, saya rasa yang paling layak untuk ajar cikgu-cikgu dekat sekolah, Mas Hidayu. Kita panggil Mas Hidayu yang ajar. Lontarkan, lontarkan. Tak, cakap macam berbisik-bisik cikgu sekarang. Okey. Kemudian bila kita tengok orang yang jual ubat tepi jalan, pernah tengok? Pernah beli? Tak, saya akan beli. Dia dah jual ubat, dia dah bercakap dekat sejam, RM5 aja pun, walaupun kita tahu minyak masak dia letaknya kain kuning tu, kita bagi dia RM5 macam kita tengok wayang. Kesian kan, dia dah jual, saya beli. Dulu bersusun dekat rumah saya, botol-botol orang jual. Bukan saya percaya, tetapi saya nak menunjukkan bahawa orang ini skill dia bercakap lebih baik daripada student pemasaran dekat universiti. Okey, kalau dia bercakap daripada segi ubat, keberkesanan ubat, lebih baik daripada farmasis, lebih baik daripada doktor pakar. Orang boleh percaya kehebatan dia itu, kelancaran dia itu yang kita nak. Jadi apabila orang datang memantau, kita nak pastikan cikgu-cikgu kita ini ready. Saya nak kita nyanyi sama-sama. Dengar dulu lagu tu. Dayung Sabah, dayung Sabah, Dayung bersama kawan-kawan bersukaria. Ayo kawan, kita berpasukan, dayung mendayung sambil kita nyanyi sama-sama. Dayung, 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 dayung. Dayung sampan, dayung, dayung sampan, dayung bersama kawan-kawan bersukaria. Ayo kawan, kita berpasukan, dayung mendayung sambil kita nyanyi sama-sama. Dayung, 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 dayung. Ni karaoke, nak dengar suara. Okey, dayung. Dayung. Ni kalau dayung macam ni tak sampai lah. Dayung, dayung sampai, dayung bersama kawan-kawan bersukaria. Ayo kawan, kita berpasukan, dayung mendayung sambil kita
KK ni. Duduk aja cikgu. Bila kita menyanyi tadi, dia ada satu rentak. Jadi kita nak keseragaman, kesamaan, dan kita dapat bersama-sama melunakkan lagu tersebut. Jadi dalam kumpulan ini kita mesti seia sekata bersatu bersama. Itu doktor. Okay, very good. Sebab yang menjadi masalah di dalam setiap organisasi, ialah apabila seseorang itu memohon untuk menjadi guru cemerlang, pensyarat cemerlang, terpulang pada dia lah. Bila Nazir datang, pandai-pandai dia lah. Bila sediakan dokumen, dia lah. Yang dia berfungsi, dia tu maksudnya yang lain-lain itu berfungsi bila Nazir interview. Okay? Sebenarnya yang saya nak buka dekat sini, okay, kita ikhlaskan hati kita. Sebab kita bercakap tentang mentoring, coaching. Dan saya bila membangunkan pensyarat cemerlang di IPG, saya tak tengok orang tu macam mana. Kalau dia nak mohon, kita galakkan. Kalau dia ada masalah, kita bantu. Dasarkan pada aktiviti itu tadi, pada saya satu sahaja, seia sekata. Itu je yang saya hendak. Cikgu pernah mohon guru cemerlang. Stres tak? Stres tu tahap macam 1, 2, 3, 4, 5 goyan. Boleh kawal. Boleh kawal. Saya sampai pernah tak boleh kawal. Cari dokumen tu dah hilang. Kita bukan sistematik macam orang perempuan. Dapat satu file ni pun simpan. Dapat satu sijil, beli file baru letak. Orang lelaki ni dapat sijil, letak sana, letak sini. Bila nak sekarang sijil, habis dipunggahnya balik. Teruk sekarang ni. Saya tak tahu nak kata. Sama ada tempat recycle ke apa, penuh. Dah tak tahu dah file dekat mana, sijil dekat mana. Nak cari tu semua. Jadi dekat situ kita kurangkan. Apa yang saya buat dekat IPG, okey, cikgu nak mohon dokumen, saya tak boleh tolong. Itu urusan kamu. RPH, saya tak boleh tolong. Kamu buat, saya edit. Pentakseran ada tak? Tak ada pentakseran. Masukkan pentakseran. Saya ada strategi saya buat RPH bila Nazir datang. Boldkan, warnakan, sebab pinter colour kan, yang mana penting, pentakseran. Yang penting Nazir tengok, oh ada pentakseran, bagus dia ni. Okay, aktiviti, strategi, kebat dekat mana, semua kita ajar dia supaya satu persatu. Jadi yang kita nak ialah team. Itu yang Puan Izzah cuba buat tadi, grow tadi. Bukan kita nak bagi tahu you kena ada ini, ada ini, ada ini. Sebab untuk menjadi PC, untuk jadi GC, bukan atas paper tetapi dari hati. Berapa ramai yang dapat GC, yang dapat PC, orang kata tunggul kayu. Ada. Tetapi itu beyond kita punya kontrol. Itu di luar kawalan. Yang dalam kawalan kita, kita jaga. Di luar kawalan kita, kita tak boleh jaga, kita tak usah ambil tahu, kita jaga sahaja. Itu sebab di IPG saya bagi penekanan selain daripada penyelidikan, inovasi, penerbitan, sebab saya ialah ketua unit penyelidikan inovasi, saya jaga benda itu, yang muda-muda semua saya target. Tapi satu lagi ialah strategi pengajaran dan pembelajaran. Bila Nazir datang, Nazir tengok macam yang cikgu kata tadi, wow factor itu keluar. Wow factor ni sekolah asrama penuh susah nak tengok. Betul, Tuan Fatimah, MCKK. Sebab apa? Budak ni memang cerdik-cerdik. Dia yang seronok kan? Kalau sekolah-sekolah yang pinggir-pinggir ni, cikgu saya nak tanya, cikgu saya nak tanya. Cuba kita tanya Tuan Fatimah, cikgu saya nak tanya. Tak makna, takkan ditanya ni kita. Kita tanya soalan pun. Sebab budak-budak cerdik. Oleh sebab itu kita kena tahu, oh ini budak kelas, maaf saya katalah, budak kelas A.
kita layan dia cara kelas A, itu sebab kita pergi lebih kepada pentadbiran awas tinggi. Ini budak kelas bawah sikit, kita kena mixkan dia, awas tinggi dan juga awas yang rendah. Itu sebab kita tak boleh kata senanglah sekolah asrama penuh, budak semua pandai-pandai. Tak, untuk menunjukkan bahawa seseorang itu cemerlang ialah strategi, cara dia mengajar. Yang menjadi masalah bila saya tengok dia menjadi seperti ayam patuk padi. Dia mengajar dapat bila menggunakan laptop dan LCD. Klik, sejarah Malaysia menunjukkan bahawa dia baca balik. Baik suruh budak baca buku teks. Itu sebab bila Nazir datang, kita tunjukkan aktiviti kita, dan daripada aktiviti itu budak membuat penerokaan sama ada secara digital ataupun tidak. Kita tanya diri kita. Saya minta maaf, saya PC 52 sains, PC 54 penyelidikan tindakan, PC duit hasil penyelidikan. Nazir datang, saya ajar budak saya pembelajaran di luar bilik darjah. Kenapa saya buat pembelajaran di luar bilik darjah? Duduk je cikgu, duduk. Ini kerja satu. Walaupun ada kita belajar. Kerana itu kaedah yang special. Special? Luar biasa. Ya, tu. Kalau menjadi, kalau tak menjadi, punah harapan dia. Kenapa? Cuba tengok balik apa yang berlaku tadi. Tengok apa yang telah kamu nampak tadi. Daripada mula saya melaksanakan sampai saya tanya soalan tu, kenapa saya membuat pembelajaran di luar bilik darjah? Ya. Pembelajaran bilik darjah sebenarnya untuk meneroka bukti. Contohnya pembelajaran pengajian kan, Fauzi, saya kena apabila saya mengajar tajuk perundangan dan cerita tentang Dewan Rakyat, Dewan Negara, saya perlu bawa pelajar ke parlimen untuk melihat proses persidangan berlaku. Faham? Itu saja, terima kasih. Saya di sekolah menengah. Okey. Okey, jadi saya sebenarnya melihat kepada suasana itu. Sebab bila ada suasana, contoh macam tadi kita menari kan. Jadi kalau dalam bilik darjah kan dia tak sesuai sebenarnya. Jadi pemikiran budak kan, bagaimana dia nak rasa happening tu tak berlaku. Jadi perlu bawa keluar daripada bilik. Okey. Kenapa saya buat pembelajaran saya dan pembelajaran di luar bilik darjah? Sebab saya menilai diri saya reflect diri saya, dan saya kena lari daripada kelemahan yang saya ada. Tak perlu present. Saya tak pandai ICT, terus terang. Tiba-tiba buat, suara tak keluar, berpeluh. Saya memang tak tahu. Okey, kadang-kadang kalau dekat kelas ada PA saya, student yang kita panggil PA, dia yang uruskan semuanya. Okey, pensyarat lain bila dia mengajar ada Mentimeter, ada Padlet. Tengoklah ada Padlet, tapi tu orang lain buat. Yang saya buat memang tak ada lah Padlet ni. Tak ngerti aku. Kalau saya buat dekat dalam bilik darjah, secara automatik benda itu kena ikut PAK 21 Digital Tools. Itu sebab saya tahu ini kelemahan saya dah faham, saya bawa pembelajaran di luar bilik darjah, saya mengajar di padang. Bila saya di-observe, saya akan pilih tajuk-tajuk yang budak membuat aktiviti luar, bukan aktiviti dalam. Itu sebab kita kena faham. Kalau kita dekat sekolah, kita coaching and mentoring.
ramai cikgu-cikgu yang ada masalah yang sama. So kita bagi alternatif lain. Okey. Dulu masa PC 52 saya buat kasut. Saya bagi project based learning. Bagi satu soalan tugasan, anda sebuah syarikat penghilangan kasut. Buat kasut untuk ajar alam bahat. Bukan susah nak, kertas merah, kertas biru, kertas hijau. Pelajar pula perempuan ramai, macam-macam kasut keluar. Masa 54, saya buat cupcake daripada plaster shilling. Takkan nak buat dekat dalam bilik darjah. Saya buat kat bawah pokok. Okay, Nazir pun seronok tengok. Kita akan buat satu aktiviti untuk saya lancarkan nak tengok menjadi ataupun tidak. Tapi saya nak tengok daripada aktiviti itu bagaimana kita dapat mencetuskan pemikiran kreatif cikgu-cikgu kita, bukan untuk menyampaikan. Minta maaf saya kata, tak perlu cikgu dalam bilik darjah, sebab kita cuma perlu pemudah cara saja, facilitator. Budak-budak sekarang semua ilmu hujung jari. Dia klik saja Google, semua everything keluar. Zaman kita dulu, okey, saya salin dekat papan hitam, kamu salin semua. Kalau dah malas sangat, buka muka surat 7 sampai muka surat 70, kamu salin dekat dalam buku. Kita pun duduk, kena. Sekarang dah tak ada dah. Nak dia print, nak dia print. Semua everything hujung jari. Oleh sebab itu, kita harus ada kemahiran bagaimana kita nak bangunkan PDP kita supaya menjadi lebih menarik, lebih bermakna. Okey? So, kita kena ingat, sebab kita bercakap tentang coaching and mentoring. Kita tak boleh lari. Ini analogi yang selalu saya guna. Bila kita jadi coach dekat sekolah, dia umpama sebatang pokok. Dekat sekolah tak ada kata pengetua yang paling penting. Tukang sapu pun penting. Kalau tukang sapu tak ada, pengetua tak kuat. Betul? Setiap orang ada sempadan masing-masing. Setiap orang ada kerja masing-masing. Setiap orang kena jaga tanggungjawab itu untuk memastikan organisasi itu boleh bangun dengan harmoni. Daun, fotosintesis. Akar tak buat fotosintesis. Gila lah kalau akar buat fotosintesis. Akar sebab air. Dia tak buat kerja daun yang ada stomak untuk keluarkan air. Dia serap saja. Daun ada stomak, keluarkan saja. Sesekali daun sound dekat akar. Boleh tak kau berhenti serap, penat dah aku ni nak keluarkan air. Okey? Jadi kita kena tahu ada sempadan. Ranting ada fungsi dia. Buah ada fungsi dia untuk persenyawaan. Bunga ada pentingnya untuk pendebungaan. Entah mejelah, yang penting ada fakta kat situ. Jadi kita kena ingat, kita semua sebagai sebatang pokok. Kalau kawan kita sedang diobserve, kita permudahkan. Kita permudahkan. Dan yang kawan saya baru saja telefon yang dia rasa sedih sangat, saya minta maaf, pengetua, guru besar. Bila Nazir datang, macam mana dia boleh kata, saya rasa dia ni tidak boleh lagi diperakukan. Sudah besar, tukar jadi rama-rama, terbang hingga atas bunga, hisap madu bersama. Baguslah kumpulan ni yang paling bagus. 2, 3.
Saya rasa bocor. Dia Siapa boleh buat rumusan? Makna di sini, kalau apa yang pada pandangan saya, kos boleh mengubah kami ni kepada perkara yang dikendaki oleh kos. Ya ke? Ya, sebab benda tu tulis bunyi lain, kos kata bunyi lain, kami semua pun ikut. Itu kejayaan kos. Itu satu level lah yang kita tengok. Okey. Jadi hari ini simple saja yang saya nak kaitkan dengan apa yang Puan Izzah cakap. Okey. Saya dah tak pergi pada slide itu sebab slide itu semua makanan kamu. Slide itu pun saya ambil daripada iklan. Dan bila saya tengok balik slide saya itu ada yang dah tak boleh pakai sebab iklan dah berubah. Untuk tahun ini iklan berubah habis. Jadi dia bergantung kepada iklan. Kita tengok iklan, apa yang dia tawarkan, apa dia punya syarat, itu semua mesti hujung jari kita. Kalau dekat IPG, dia tanya saya, doktor boleh tak saya mohon 3 perkara saya tanya, lantikkan. Sekarang gigi berapa, tahun berapa dilantik, dia sebut saja, tak boleh. Sebab saya tak boleh nak ubah. Kalau dah kata syarat dia itu, itulah. Isi macam mana pun dia akan tendang. Bukan kita tak nak layan. Paling tidak saya akan cakap, tak apa, kita tunggu minggu depan. Minggu depan pula. Kita tunggu tahun depan. Yang tadi baru doktor. Okey, kita tunggu tahun depan. Tahun depan baru kita buat. Jangan buat masa ini. Sebab memang tak layak. Jadual waktu macam mana? Saya perjuangkan dekat IPG. Sebab perbezaan IPG dengan sekolah sangat ketara. Sekolah, cikgu mengajar subjek apa? Tahun bila mengajar bahasa Melayu? 2020? 2020 mengajar bahasa Melayu? Ya. 2021? Ya. 2022? Ya. 2023? Ya. Nampak sekolah. IPG tak. Berubah-ubah. Kan? College vocational. Saya rasa pun berubah-ubah juga. Pembuatan bahan. Kemudian tajuk dia pembuatan besi. Saya tak tahulah, sering sebut dia lah. Pembuatan batu. Mana ada semester budak tu akan ambil pembuatan batu daripada awal sampai ke akhir? Tak ada. Habis semester habis. Itu sebab dekat IPG dia isi saja. Kalau jabatan bahasa Melayu tak ada masalah. Ada beberapa jabatan bermasalah, bila hantar saja reject. Bila reject, dia panggil saya tengok. Oh, ni tukar. Letak saja. Tapi doktor, tak apa, letak saja. Dia datang besok, kita explain. Dekat situ yang kita kena mahir. Sebab jangan disebabkan satu perkara kecil memberi implikasi besar kepada perjawatan orang. Okey, contoh, saya mengajar penyelidikan. 2020 penyelidikan. 2021 saya mengajar pentaksiran dalam pendidikan. Okey, 2022 ada penyelidikan, ada satu lagi kemahiran belajar. Dalam kemahiran belajar ada plagiarism, ada cara mendapatkan menulis artikel. Tetapi oleh sebab tajuk dia pentaksiran, dia dah tak link dengan penyelidikan. Dia nak perkataan sebab komputer, penyelidikan. Jadi tutup mata, klik penyelidikan. Kalau tidak, dia akan reject. Dekat situ saya beritahu pada bahagian sumber kelemahan sistem dia. Sebab sekolah cikgu bahasa Melayu, tak, tingkatan 1 tingkatan 2 dia bahasa Melayu, tingkatan 3 dia bahasa Melayu, tingkatan 4 dia bahasa Melayu. IPG tak. Penyelidikan tahun 4. Kalau budak penyelidikan tak datang, menangis sudah saya. Memang tak boleh. Macam mana buat pun tak boleh. 2021 kami tak boleh. Sebab apa? PKP. Bila PKP secara automatik sistem berubah,
penyelidikan tidak ditawarkan pada semester lain. 2021 saya putus. Sekarang kita nak buat simple saja. Di hadapan saya ni ada penyapu lidi. Jangan risau, penyapu lidi ni suci murni. Saya baru beli tak ada, belum lagi sapu. Ini kena share lah. Selotip. Benang ni kemudian kalau nak pakai dulu boleh ambil kalau nak ikat. Kita ada gunting. Kemudian ada plastik sampah. Kita tengok ni sebab masa. Simple saja saya nak kamu buat layang-layang. Lepas kita buat layang-layang, kita nak layang-layang ini kita boleh terbang. So, boleh ambil berapa banyak pun. Yang penting Layang-layang siapa? layang-layang terbang. Okey, itu sebab tadi saya kata yang pakai seluar tu bukan pasal apa. Kan sebab Kita dah ada dah. okey. Okey. Boleh bergerak, ambil bahan, tapi ada bahan saya cuma bagi satu tapi share. Boleh. Okey. Boleh ambil? Saya masuk. Sebab 3/4 bagi 4. Sekarang saya nak bawa kamu, kita pergi merempit. Okey? Dah? Dah. Ready? Tengok pandang ke depan, cikgu macam tu. Sekarang kita nak merempit. Istilah merempit macam tak bagus pulaknya. Kita nak pergi pada Formula 1. Okey? Sekarang ni kamu semua adalah pemandu-pemandu Formula 1. Dah pernah buat aktiviti ni? Belum. Okey, semua pemandu-pemandu Formula 1. Okey? Jadi kita nak tengok siapa yang akan sampai
ke penamat lebih awal. Okay? Ready? Ya kan? Kan perluan macam tu kan? Betul? Lupa pula saya nak bawa benda ni. Lintas dulu Pak. Okey, lintas dulu. Okey, maksudnya pengetahuan sedia ada. Itu yang Nazir nak tengok, pengetahuan sedia ada. Jadi kita kena berlakon. Okey? Jadi kita kena ingatkan cikgu-cikgu kita, pengetahuan sedia ada bila dia nak menjalankan sesuatu PDP. Kalau dalam bahasa PDP, Dia ada shirt. pengetahuan sedia ada. Dan satu lagi yang saya nak timbulkan dekat situ, itu sebab dalam RPH saya selalu tulis pembelajaran kontekstual. Nazir tengok, bagus kontekstual. Bila saya bawa benda yang sama, saya pergi ke Sabah, saya buat tarian igal-igal. Jadi semua peserta menari igal-igal. Saya pun menari igal-igal, main hentam aja. Yang penting pembelajaran kontekstual. Ready? Ready. Korang bawa kereta memang macam tu, ready macam tu je. Tak start engine pun. Aduh, ini kalau JPJ tengok ni memang lesen semua kena tarik balik ni. Ini mesti lesen kopi dia dulu. Tesla EV tak pakai dia. Okey. Start. Mana dah kunci ya? JPJ datang saman. Tak pakai tali pinggang. Mak sewek Tuan Fatimah sudah ada dah. Okey dah. Okey. Panaskan enjin. Macam enjin basikal. Baik semula, panaskan enjin. Okey. Bila saya buat macam ni saja, semua kena pecut. Okey? Ikut arahan saya dan kamu kena bergerak mengikut arahan itu. Okey. Panas tu enjin tak kalau you baru nak start enjin memang tinggal. Enjin kita apa bawa ni? Pergilah atas servis. Allahu Akbar. Okey, 1 go. Kanan kiri. Terus. Pecut. Kiri. Pecut. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Amul melintas. Boom. Seorang pun tak gerik. Tak dengar pun gerik dah. Kata amul melintas ni kalau perempuan memang dilanggar, yang lelaki tu gerik lah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un jadinya. Okey, jadi yang saya nak tunjuk dekat situ, bila kita buat aktiviti ini, bila kita kata kona kiri semua, jangan saya buat menunggu pelatih saya kona kiri, kona kanan. Tak ada lesen tu. Memang, rupanya minggu depan baru nak pergi tes JPJ. Kau boleh pakai langsung. Jadi yang kita nak, dia cantik tu. Kalau kita buat kata kona kiri, semua ikut. Jadi dia turun cantik. Bila kanan dia
naik balik sini tak itu dah tak betul. Jadi yang saya nak daripada sini ialah bagaimana kita buat benda itu dia seia sekata. Itu sebab dalam membangunkan PCGC bimbingan ini, dia tidak boleh one man show. Tak boleh kata pengetua terjerit, terlolong, terlalak, tak boleh. Orang bawah tak nak ikut, penat. Orang bawah buat ya, pengetua tak nak sokong, tak boleh. Dia mesti bila sesuatu yang kita buat, kita ada target. Saya punya target tahun depan ada 10 orang akan dapat PC. Saya mesti berusaha ke arah itu. Pada peringkat awal lah cikgu-cikgu, saya nak beritahu, kita kena turun merendahkan diri kita. Kita kena beritahu diorang. Nak harap diorang datang kat kita, tak ada. Dia hanya akan datang jumpa kita bila sehari sebelum saya Nazir nak datang. Maksudnya apa yang saya nak buat? Itu tak ada, ini tak ada. Jadi benda ini dia tidak boleh berlaku bila Nazir nak datang, tak, dia mesti datang daripada hati. Dan yang paling penting ialah pembudayaan. Bila pembudayaan itu berlaku, tak kiralah Nazir ke turun, tak kiralah KPPM ke turun, tak kiralah Menteri Pendidikan ke turun, kita tak perlu nak buat apa-apa lagi, kita cuma perlu touch up. Apa yang berlaku, kita bukan touch up, kita renovate. Apa yang ada kita runtuhkan. Menteri nak datang, kita buat file baru, cover baru tu semua. Itu yang kita akhirnya jadi letih, penat. Benda ini dia tidak boleh berlaku disebabkan oleh matlamat semusim. Dia mesti berlaku matlamat sepanjang hayat. Itu sebab yang saya nak tunjukkan tadi ialah seia sekata. Bila kita bawa kereta tu, kita kata kanan, semua bergerak ke kanan, sama aja cantiknya. Sebab bila pembudayaan telah berlaku, step yang seterusnya menjadi mudah. Yang menjadi sukar adalah step permulaan, kita nak pacu benda tu. Okey? Jadi kita minum dulu. Lepas tu kita cuba, kita tengok. Tak apalah, kita jadilah budak-budak. Yang penting bukan budak-budak. Yang penting ialah apabila kita bengkel, tak kiralah kita ni siapa, berapa biji kita pun, yang penting kita nak matlamat yang ditetapkan itu dapat dicapai. Okey? So kita sama-sama minum dulu. Okey?